Hai, Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 4 memilih tajuk permainan tradisional Melayu. Terdapat pelbagai jenis permainan tradisional Melayu yang dimainkan oleh masyarakat Melayu. Antaranya ialah wau bulan, gasing, congkak dan juga batu seremban. Dan saya Muhammad Syafiq Irwan bin Ahmad Syahilan bernombor pendaftaran IDC 1901025 memilih tajuk permainan tradisional Melayu iaitu gasing. Saya Ahmad Yusof Farhan, IDC 1901002. Saya memilih permainan tradisional Melayu congkak. Saya Cik Omar Hassan, IDC 1901001. Saya memilih permainan tradisional Melayu iaitu batu seremban. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Izzat Bishari bin Tazani, bernombor ID IDC 1901016. Saya memilih tajuk permainan tradisional Melayu wau bulan. Gasing merupakan permainan tradisional orang-orang Melayu sejak zaman dahulu lagi. Kebiasaannya, permainan gasing dipertandingkan antara kampung. Pemenang pula dikira berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar. Seperti yang kita sedia maklum, gasing diperbuat daripada beberapa jenis kayu, iaitu kayu berbaru, kayu kemuning, kayu merbau, kayu rambai, kayu durian atau kayu kundang. Kayu tersebut akan ditakik dan dikikis hingga menjadi bentuk gasing. Tali gasing pula dibuat daripada kulit pokok berbaru. Dan untuk zaman moden kini, tali gasing kebiasaannya telah dibuat menggunakan tali nailon. Satu fakta menarik yang ingin dikongsikan kepada anda ialah minyak kelapa digunakan untuk melicinkan pergerakan gasing. Kaedah bermain gasing dahulu dan sekarang tidak banyak perbezaannya. Sebelum tahun 1970-an lagi, permainan gasing di Malaysia tidak teratur dan berlainan antara satu daerah dengan daerah lain. Pelbagai bentuk, saiz dan kegunaan gasing membezakan sifat gasing dan membentuk sistem permainan yang turut berbeza. Dalam permainan gasing, semua pemain mesti mempunyai kemahiran memusing, memangkah, mengangkat, menegak dan membela uri gasing. Terdapat dua cara untuk melilit tali iaitu dengan cara melilit di lengan atau melilit di jari kelingking. Kedua-dua kaedah ini penting sebelum memulakan permainan. Ini kerana tali yang kemas dan tidak terlalu panjang akan menghasilkan pusingan gasing yang baik. Cara yang pertama dipakai dengan memasukkan pergelangan tali ke dalam lengan pemain dan secincin iaitu hujung tali yang diikat dan membulat akan menjadi penyimpul hidup. Ini akan memudahkan pemain kerana apabila tarik, ia tidak mudah terurai. Pusingan tali pada lengan pula bergantung kepada pemain sama ada dililit pada tangan kanan atau tangan kiri. Pusingan lilitan bergantung kepada pemain untuk memastikan pemain selesa dengan lilitan tali tersebut. Lilitan itu biasanya dilakukan sendiri. Permainan gasing ni di Terengganu, terutamanya di kawasan Kuala Negeri ni, seolah-olah acara tahunan lah tu. Permainan gasing tradisional Terengganu ni supaya ia tidak hilang. Ianya akan kekal bermain sebagai permainan tradisional Terengganu. Congkak merupakan sejenis permainan berasal daripada negara Arab. Permainan ini tersebar ke Asia Tenggara disebabkan oleh pedagang-pedagang daripada Arab berdagang ke Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terkenal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Nama congkak diberikan oleh kerana permainan ini mula dimainkan dengan menggunakan kulit kerang atau digelar congkak. Dari situlah bermula nama congkak. Dalam permainan congkak, peralatan utama yang diperlukan untuk bermain permainan ini ialah papan congkak dan buah congkak. Papan congkak biasanya diperbuat daripada batang pokok kayu tebal yang mempunyai antara 80 cm hingga 20 cm lebar. Papan ini berbentuk seperti perahu dan bahagian atasnya terdapat dua baris lubang. Setiap baris mempunyai 5 atau 7 lubang yang mana setiapnya berukuran 6 cm garis pusat. Lubang-lubang ini dikenali sebagai kampung. Pada setiap hujung barisan lubang ini terdapat lubang yang lebih besar yang berukuran 14 cm garis pusat yang dinamakan rumah. Buah congkak pula terdiri daripada beberapa jenis buah yang sesuai untuk dimainkan. Antara buah yang sering digunakan ialah kulit kerang, biji saga, buah getah, guli dan ketul-ketul batu. Buah congkak bersaiz sederhana supaya mudah memegangnya semasa bermain. Tambahan pula, lubang kampung yang bersaiz kecil memerlukan buah yang kecil juga untuk memenuhi lubang tersebut. Jumlah buah adalah bergantung kepada jumlah lubang kampung. Semakin banyak lubang kampung, semakin banyak buah yang diperlukan. Namun begitu,
Buah dalam setiap kampung haruslah dalam jumlah yang ganjil seperti 7, 9, 11, 13 atau sebagainya. Congkak dimainkan secara berpusingan dan jumlah pusingan bergantung kepada ketepatan yang dibuat. Matlamat permainan congkak ialah menamakan permainan berbanding pihak lawan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan meneramah seseorang yang lama dalam bidang congkak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bahan utama yang digunakan untuk membuat congkak? Bahan utama biasanya papan congkak ni dibuat daripada berbagai jenis kayu. Dia biasa kayu yang molek sikit lah. Pernah jiran makcik dulu, dia ambil batang pohon yang besar tu, dia buat congkak. Dia tebuk lubang tu. Bagaimana pula dengan buah congkak? Buah congkak ni biasanya dia guna seperti guling warna-warni ataupun buah getah. Cara pengeraan buah tu mengikut lubang dia. Kalau lubang tu 5 biji. Selubang buah tu, kalau 7 biji lah selubang tu. Boleh terangkan cara untuk bermain congkak? Cara dia macam ni, dia nak ada pasangan. Tak lebih dari 2 orang. Pasangan maknanya sebelah kiri, sebelah kanan. Dia kalau seorang tak boleh main congkak ni. Dia nak kena berdua. Lepas tu cara dia pula macam memula main ni, kita kena jalan bersama. Bersama pasangan. Siapa dia mati dulu dekat kampung mana-mana tak kira lah. Dia kena berhentilah dulu. Tunggu pasangan dia jalan pula. Lepas pasangan tu mati, lepas tu sama pula pasangan lain pula jalan. Lepas tu kalau macam salah satu pasangan tu dia mati dalam kampung dia sendirilah. Lepas tu sebelah kampung pasangan tu ada buah lah, panggil buah. Lepas tu buah tu pasangan tu boleh ambil masuk dalam lubang ibu tu. Dia macam congkak ni, kalau nak tahu siapa yang benang, buah yang banyak dalam ibu tu, dalam pasangan, dalam lubang pasangan tu kira benang lah. Kalau macam lubang kampung tu tak kosong, penuh dengan lubang, dia kira benang lah. Batu seremban juga dikenali sebagai batu selambut atau serebat. Permainan tradisional ini digemari oleh kanak-kanak perempuan. Objek-objek seperti guli, kaca, biji getah, ketulan batu kerikil, sederhana besar atau ketulan objek lain yang berbentuk bulat boleh digunakan dalam permainan objek-objek dikenali sebagai buah. Permainan batu seremban ini selalu dimainkan pada waktu lampan, di serambai rumah, di dalam rumah atau di mana sahaja asalkan terdapat permukaan lantai rata. Permainan juga harus duduk secara bulatan. Permainan akan bermula dari peringkat pertama yang mudah di mana sebiji buah dinamakan buah satu digunakan sehingga ke peringkat yang lebih sukar atau peringkat yang dinamakan buah lapan. Permainan layang-layang juga dikenali dengan nama wow, merupakan satu aktiviti menerbangkan layang-layang tersebut di udara. Perkataan wow dikatakan berasal dari perkataan kerajaan Melayu Patani iaitu Tai. Memandangkan negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut. Wow bulan dikatakan telah bermula pada zaman kerajaan Sriwijaya yang mengikut legenda mula digunakan oleh seorang putera bernama Dewa Muda. Corak bunga dan daun pada wow Dewa Muda dikatakan merupakan peta daerah yang telah dikuasainya. Bentuk jenis wow ini menyerupai bulan sabit pada bahagian hadapan dan separa bulatan pada bahagian ekornya. Justeru, wow tersebut kelihatan seperti bulan yang terbit di angkasa apabila diterbangkan. Bahan-bahan utama untuk membuat wow ialah buluh, benang,
kertas, gam dan pisau raut. Wau mempunyai 4 bahagian utama iaitu kepala, sayap, pinggang dan ekor. Dari segi saiznya, wau bulan dibentuk dengan saiz yang lebih besar berbanding wau lain. Bidang biasa adalah sepanjang 2.5 meter dengan tinggi 3.5 meter. Ini untuk memastikan corak yang terdapat pada wau tersebut kelihatan jelas dan lebih menyelah. Bagi menyelahkan daya tarikan jenis wau ini, pemilihan warna yang terang dan corak yang lebih besar menjadi pilihan. Pada kebiasaannya, wau akan dimainkan oleh 2 orang, iaitu seorang juru anjung yang memegang wau dan seorang juru tarik yang memegang tali. Apabila angin bertiup, maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan menghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut tinggi di udara. Untuk pengetahuan, wau bulan menjadi lambang syarikat kepada syarikat penerbangan MAS. Selain itu juga, wau bulan diukir pada belakang siling 50 sen dan duit kertas RM1. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai banyak jenis permainan tradisional yang sepatutnya diketengahkan sehingga ke peringkat antarabangsa sebagai permainan kebanggaan rakyat Malaysia. Selain itu, ia perlu dikekalkan dan dipertandingkan sebagai permainan turun-temurun. Kita juga haruslah mempromosikan permainan tradisional ini sebagai satu tarikan dalam sektor pelancongan. Ini sekaligus dapat meningkatkan ekonomi Malaysia di samping memperkenalkan Malaysia di persada dunia. Sekian.